Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk balaghah, itu hakikat majaz. Nama saya Nora Ain Natasha binti Muhammadin, nombor matrik 048086. Okey, baiklah. Yang pertama saya akan menerangkan tentang takrif hakikat. Hakikat daripada segi bahasa adalah wazan fa'il bermakna maf'ul ataupun fa'il yang bermaksud kepada fa'ilun. Daripada segi istilah, hakikat ialah kalimah al-musta'milah fima wada'at lahu fi istilah takhatub. Hakikat ni adalah satu kalimah yang kita gunakan untuk menunjukkan kepada istilah yang kita cakapkan. Maksudnya kita memang menerangkan kepada apa yang kita sedang cakapkan. Okay. Kemudian al-majaz. Al-majaz daripada segi lughah. Tariqu jawazan wa jawazan wa majazan ataupun tariq wal masalik. Okey, daripada segi istilah, lafaz musta'milun fi ghairi ma wada'a lahu li'alaqah ma'a qarinah mani'ah min iradatil ma'na al-asli. Majaz bersegi istilah ni bermaksud lafaz yang kita gunakan tapi bukan kepada apa yang kita cakapkan. Maksudnya ada satu benda yang menghalang daripada sampai kepada makna asli. Okey, majaz ni terbahagi kepada 5 perkara iaitu kalimah, makna hakiki, makna majazi, alaqah dan juga qarinah. Alaqah ni adalah satu perkara yang menghubungkan antara makna majaz dan juga makna hakikat. Sementara qarinah ni adalah satu penghalang. Penghalang yang menghalang daripada sampainya makna hakikat kepada perkara yang kita sebut tadi. Okey, saya bagi contoh. Contohnya kita tengok yang pertama, ra'aitu syamsan fis sama'. Yang majaz pula ra'aitu syamsan biyadiha kitabun. Perkara yang kita garis kat sini adalah syamsan. Okey, kenapa pada pertama tu kita cakap syamsan tu hakikat? Sebab kalau kita translate ayat dia, saya melihat matahari di langit. Okey, syamsan pada kalimah hakikat memang betul-betul kita cakap dia matahari, tapi sedangkan pada majaz ra'aitu syamsan biyadiha kitabun, saya melihat pada syamsan tangannya kitab. Okey, kita nampak kat sini syamsan tu bukan makna asal. Sebab syamsan tu dia menceritakan pasal benda lain. Syamsan kat sini bermaksud seorang yang bijak. Biyadiha kitabun tu adalah penghalang kepada sampainya maksud asal. Maksud asalnya syamsan tu. Faham? Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Jarat as-safinah fil bahri. Kalau majaz dia istami'na ila hadithil bahri al-fayyad fi dhalikal majlis. Okey, kenapa hakikat pertama tu bahru dia, al-bahri dia hakikat. Sebabnya kapal tu bergerak di laut. Okey, kapal tu betul-betul yang kat laut. Okey, sedangkan yang kedua tu saya mendengar kata-kata al-bahr. Takkanlah lah kita dengar kata-kata laut kan? Okey, jadinya al-bahri tu kat sini bermaksud orang yang banyak ilmu. Macam laut kan luas. Macam tu lah dia banyak ilmu. Okey. Jadinya istami'na tu yang menghalang daripada sampai pada maksud asal. Okay, kemudian yang contoh ketiga, nusyahidu izmatu khalqillah bil uyun allati wahbuha Allahu azza wa jalla. Okey, al-uyun. Al-uyun di sini adalah mata. Hakikatnya kita lihat kebesaran Allah dengan mata. Memang hakikat lah kan, sebab kita memang tengok dengan mata. Sedangkan yang majaz, kenapa dia majaz? Sebab arsalat al-hukumah al-uyun ila ardil adu. Pihak kerajaan menghantar al-uyun ke medan peperangan. Kenapa? Salah sebabnya takkanlah pihak kerajaan tu hantar mata. Jadi di sini pihak kerajaan menghantar mata-mata. Mata-mata di sini adalah majaz kepada tentera. Okey, itu je. Itulah yang menerangkan macam yang saya tulis panjang kat bawah tu. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nur Humaira binti Malazam, nombor matrik 048436. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Anwa'ul Majaz. Sambungan daripada sahabat saya tentang tajuk Hakikat dan Majaz. Okey, majaz terbahagi kepada dua iaitu majaz lughawi. Makana muraji'uhu ila lughah li'anna al-kalimah ista'malat fi ghairi ma wudi'at lah. Okey, yang kedua pula ialah majaz akli. Makana taghayyir fihi laysa lughawiyan wa innama isnad syai' li ghairi ma huwa lah. Okey, majaz ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu majaz akli. Majaz akli ini bermaksud ia
majas ini hanya berada dalam frasa para ayat dan bukan dalam bentuk perkataan iaitu lafaz. Ia adalah isnad iaitu sandaran frasa tersebut iaitu kata kerja atau perkataan yang mengandungi maksud kata kerja kepada bukan subjek sebenar dalam ayat tersebut kerana ada kaitannya alaqah dan qarinah yang menghalang ianya berfungsi sebagai sandaran sebenar iaitu isnadul hakiki. Dengan kata lain, kata kerja itu tidak disandarkan kepada pelakunya sendiri, malah kepada sebab berlaku kata kerja atau masa atau tempat. Seterusnya ialah majaz lughawi. Majaz lughawi ini bermaksud ia melakukan perpindahan perkataan atau lafaz daripada makna hakiki iaitu makna yang tersurat kepada makna-makna majazi yang tersirat kerana mempunyai alaqah yang disertai dengan qarinah sama ada secara lafziyat ataupun haliyat. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazi itu kadang-kadang disebabkan adanya unsur perumpamaan dan kadang-kadang sebaliknya. Kita pergi pula kepada contoh-contoh majaz. Majaz yang pertama ialah majaz lughawi. Contohnya ialah ra'aitu badran yadrusu fil fas. Aku melihat bulan mengajar di dalam kelas. Badran yang dimasukkan di situ bukan pada makna asal iaitu ra'aitu badran yadrusu fil fas. Aku melihat bulan mengajar di dalam kelas. Pelik kan? Badran di situ bukan pada makna asal, itu makna dimasukkan di situ ialah seorang manusia yang kacak rupawannya ataupun cantik rupanya. Okay, contoh yang kedua pula ialah inna ma'iya sahab. Okay, contoh bagi majaz akli pula ialah anbata rabi'uz zara' yang bermaksud musim bunga itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sandaran isnad kata kerja menumbuhkan kepada musim bunga adalah sandaran majaz, itu isnadu majazi kerana kita meyakini bahawa hakikat sebenar yang berkuasa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Musim bunga iaitu Rabi'u sekadar tempoh tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut. Contoh yang kedua pula ialah Dhahabna ila hadiqati ghina. Syukran daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Putri An-Nur binti Haris. Raqamu talabah 048585. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang aqsamul majazul lughawi. Apa itu majaz lughawi? Okey, majaz lughawi terbentuk daripada anwa'ul majaz iaitu lughawi dan aqli. Kita khususkan kepada lughawi. Lughawi adalah berlaku pada hanya satu kalimat, manakala aqli adalah dilihat pada satu ayat. Jadi maksud majaz lughawi adalah innal majazul lughawi kama arifnahu sabaqan huwa al-isti'malul kalimat fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Maksudnya di sini adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya kerana adanya hubungan yang disertai qarinah yang menghalang pemberian makna hakiki. Syarat majaz lughawi ada dua, wujudul qarinah dan yang kedua wujudul alaqah bainal ma'nal asli wal ma'nal majazi. Maksudnya wujud hubungan antara makna asal dan makna majazi. Contoh majaz lughawi di sini adalah ra'aitu asadun yuhajimul adu. Aku melihat singa itu menyerang musuh. Asadun di sini merujuk kepada keberanian. Okey. Alaqah majaz lughawi terbahagi kepada dua iaitu isti'arah yang dikenali juga sebagai musyabbah dan yang kedua majaz mursal dikenali sebagai ghairu musyabbah. Isti'arah, maksud isti'arah adalah perkataan sama ada kata nama, isim ataupun fi'il bersifat majazi tetapi ia tidak menyatakan makna asal dalam sesebuah ayat. Ada 3 rukun isti'arah. Yang pertama, al-musta'ar lahu, dikenali sebagai musyabbah yang bermaksud apa yang diserupai. Yang kedua, musta'ar minhu, al-musyabbahu bih, bermaksud apa yang diserupai juga. Dan yang ketiga, al-musta'ar, al-lafzul manqul, lafaz yang diangkat iaitu lafaz yang terdapat pada musyabbah dan musyabbahu bih. Okey, saya akan sertakan contoh untuk isti'arah tasrihiyah dan juga isti'arah makniyah. Contoh untuk isti'arah tasrihiyah adalah ra'aitul bahri yamshi fi syari'. Maksudnya adalah aku melihat laut berjalan di jalan. Kata nama di sini adalah al-bahri.
Al-bari itu adalah musyabbah bih yang menghazafkan musyabbah asal, iaitu lelaki yang mulia, ar-rijalul karim. Jadi di sini ia menjadi isti'arah tasrihiyah. Yang kedua, isti'arah makniyah pula. Contohnya, taral khabaru fil Madinah. Telah terbang khabar ataupun berita di Madinah. Tara itu adalah kata kerja untuk telah terbang. Logiknya yang terbang adalah burung ataupun kapal terbang. Untuk berita, kita sebut sebagai tersebar. Jadi di sini adalah isti'arah makniyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada majaz mursal. Majaz mursal ataupun ghairu musyabbahah. Ada 8 alaqah pada majaz mursal. Yang pertama, al-kulliyah, menyebut keseluruhan sedangkan yang dimaksudkan adalah sebahagian. Yang kedua, al-juz'iyah, menyebut sebahagian tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. As-sababiyah pula, menyebut sebab dan yang dimaksudkan adalah akibat ataupun kesan. Yang keempat, menyebut musabab tetapi yang dimaksudkan adalah sebab. Yang kelima, al-mahaliyah, menyebut tempat dan yang dimaksudkan adalah hal atau yang ada di tempat itu. Yang keenam, al-haliyah, menyebutkan hal atau keadaan dan yang dimaksudkan adalah tempat itu. Yang ketujuh, i'tibar makana, menyebut sesuatu yang lalu dan yang dimaksudkan sesuatu yang akan datang. Dan yang ke-8, sesuatu yang i'tibar ma yakunu, sesuatu yang akan terjadi